Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin. Okey, kitab Sabilul Muhtadin, kitab Siratul Mustaqim. Mukhtasar ringkasan bagi kitab Sabilul Muhtadin lebih kurang dah. Jadi kita bincang bab sujud sahwi dah. Masalah dah. Tiada membatalkan semaya jika syok kemudian daripada salam. Lepas salam baru syok dah. Pada meninggalkan suatu rukun yang lain daripada niat. Dia syok dah lepas sudah semaya tu baru syok. Aku ni rukuk kau untuk kau sujud kau apa lebih kau dah. Lepas dah. Lepas dah bisa dah dah. Sudah semaya dia baru fikir bukan tak cukup rakaat dah. Dia pas maya tu baru fikir aku ni lebih rakaat kau, lebih rokok kau, lebih apa duduk ke apa dah. Atau tinggal sesuatu dah. Lepas maya tu dia kata tak batas maya. Dan kalau lah dia bukan syak tu niat dan takbiratul ihram lah. Kalau syak aku niat aku tadi aku takbiratul ihram tadi batal lah pasal tu. Tak ada dia ragu pada permulaan solat dia. Perkara start solat. Tak ada start agak tak jadilah. Kepala solat tu tak jadilah solat dah. Dan jika syak ia dalam kedua-duanya itu maka batal lah semayanya itu batal lah. Dan wajiblah mengulangi semaya itu kalau ia syak pada niat dan takbiratul ihram. Dan demikian lagi jikalau syak ragu-ragu ia berniat akan fardukah atau sunatkah atau adakah semaya atau tiada, maka iaitu membatalkan juga dah. Dia aswah dia niat fardu ke niat sunat ke dia boleh batal mayalah ataupun tak niat dia begitulah dah. Tak ada niat gagal apa dah. Jadi syahadat hendaklah makmum sujud sahwi kerana sahwi lupanya imamnya dah. Yang bertaharah jika tinggalkan imamnya sujud sahwi atau hadas imamnya dahulu daripada mentamamkan sembahyangnya sempurnakan sembahyangnya sekalipun. Melainkan jika diketahui makmum salah imamnya lagi tiada patut ia sujud sahwi, maka janganlah diikut imam akan dia. Jadi pertama hak ia sujud sahwi ni kalau imam tu dah sempurna sembahyang lah sampai habis sembahyang lepas tu sujud sahwi dah. Tapi kalau imam tu siapa ke batal sembahyang ke tak boleh ikut lah dah. Lepas habis salat ataupun ketuk ke batal sembahyang dah tak boleh ikut dah. Tapi kalau dia tahu imam tak patut sujud sahwi juga tak payah ikut ayat sini. So lepas tu salah lagi. Dah. Tapi nak tahu mana kalau kadang-kadang benda tu kalau rukun qali hak masalah tak tahu lah. Rukun fi'li tu tak apa lah hak nampak ni nak. Rukun qali hak makmum tak tahu imam buat yang tinggal ke tukar tepat ke kita bincang sebelum ni lah. Apa-apa ikut imam lah. So macam mana ikut imam. Yang gapa-gapa ni ikut imam. Adalah benda hak dia lupa tu. Maksud dia betul sujud sahwi ni. Kita nak ikut walaupun kita tak tahu gapo tu imam tak buat tu dah. Sebab kita tak tahu dah. Jadi ikut 100% tu imam tak ada masalah dah. Masalah umpama jika kalau diketahuinya seorang makmum akan kesalahan imamnya tak kala ia sujud sahwi serta imamnya membawa sujud sahwi lah buat sujud sahwi, maka ingat ia tak kala itu maka wajiblah ia kembali kepada duduk. Dan dikendakinya mufaraqah daripada imamnya kemudian maka ia membawa sujud sahwi atau jika dikendakinya menanti akan imamnya supaya memberi salam sertanya maka tak kala itu pun sujud sahwi juga. Kalau kita tahu dah tu imam tu ingat rakaat dah. Gini cerita dia dah. Tu imam ni tambah rakaat. Lepas tu dia tu imam tu sebut subhanallah pun dia terlekat dia ragu-ragu lah. Tambah ke rakaat ke apa. Kita ni tahu dah tak betul tu imam ni nak. Kita sebut subhanallah ataupun kita pakai tunggu tu imam dah. Kita duduk tahiyat akhir dah. Tu imam bangun tambah rakaat. Siapa kau dia beri salam, siapa kata imam tu tahiyat akhir mula. Nah. Siapa kau lepas tu baru dia beri salam, kita pun baru salam dah. Gitulah cerita dia. So lagi tunggulah tu imam sujud sahwi sebut sujud sahwi pun dah. Gitu lah.
Tetapi janganlah imam sujud sahwi kerana sahwi makmumnya. Tapi kalau makmum teringat, tak boleh sujud dah. Tak imam tak boleh ikut makmum. Makmum je boleh ikut imam dah. Dan demikian lagi makmum jikalau zonnya sangka kuat. Zonnya bukan sangka lemah dah. Di sini ni maksudnya sangka kuat akan imamnya sudah salam. Maka ia memberi salam. Kemudian maka iaitu khilaf zonnya. Maka hendaklah ia mengulangi salam bersama-sama dengan imam. Maka tiadalah sujud sahwi kerana lupanya itu. Ditanggung imamnya. Gapa-gapa tak imam tanggung lah. Jadi kita imam. Dia dalam mazhab kita ni sujud sahwi sunat mungkin wajib dah. Kalau lupa setang mana pun kata imam tak sujud sahwi. Tak wajib pun sujud sahwi. Kita dia kena ikut imam dah keadaan dia. Mengikut mazhab kita, mazhab lain tu wajib dah. Kerana ganti benda wajib. Tahiyat awal tu wajib bagi mazhab lain dah. Dan demikian lagi kalau kalau lupa makmum akan rokok atau barang sebagainya, maka hendaklah ia membawa serakaat lagi. Kemudian daripada salam imamnya, sepatut tak berlaku kena. Tak kira dia sorga, dia rasa dia semaya tak tinggal rokok ni. Kalau semaya garam, kalau semaya sorga tu lain lah. Semaya garam tak kira dia sorga dia je hak kata tak ikut rokok dah. Tinggal rokok maka pelik lah. Tak jadi gini lah. Tapi salah kau jadilah dia tinggal sungguh rokok ni. Maka dia kena tambah serakaat dah. Maka jangan ia sujud sahwi sama ada ingat dahulu daripada salam imamnya atau kemudian daripada salam imamnya. Ini tak boleh sujud sahwi kata sebab tak imam tak sujud sahwi. Ni ikut kaedah lah. Ia khilaf macam ni lah. Macam mana nak kira setang mana ikut tak imam dah. Jadi ikut sini dia kata tak imam. Dia tak lupa. Makmum je lupa dah. Lepas tu tambah lah rakaat serakaat. Dia nak sujud sahwi ke tak? Dia kata tak perlu sujud sahwi. Khilaf. Ada hak kata kena sujud sahwi. Tapi secara umum dalam mazhab kita ni, kebanyakan ulama kata tak perlu sujud sahwi. Kerana tu imam tak sujud sahwi dah. Tetapi orang masbuk, hak mari lewat ni, yang lupa kemudian daripada salat imamnya sujud sahwi. Jua ia kerana lupanya itu sudah bercerai daripada imamnya. Orang masbuk lupa kemudian daripada salat. Lepas salat imam dia baru dia lupa dah. Dia sujud sahwi dia tak ada kaitan dengan imam dah. Contohnya ikut imam rakaat ke-4 ke atau ke-3 dah. Lepas rakaat pertama ketiga ke-4 tu dia lupa tak ingat gapo tahulah. Jadi tak ingat rakaat gapo dia tak ada kaitan dengan bersama imam ke dia seorang dah. Jadi dia boleh sujud sahwi tu. Sujud sahwi tu kerana kelupaan dia bukan kerana bersama imam dah, lupa bersama imam ataupun bersama masa dalam imam dah. Dan demikian lagi jika kalau ingat makmum pada tahiyat meninggalkan suatu rukun yang lain daripada niat. Masa tahiyat akhir tu dia ingat tinggal ni selain daripada niat lah. Dan takbiratul ihram, sedang niat takbiratul ihram tu kita cerita dah sebelum ni. Kalau niat takbiratul ihram syak atau ingat ke jika batal lah. Maka hendaklah ia membawa serakaat lagi kemudian daripada salam imamnya. Ya ada benda tinggal dia kena beri salam sekarang imam dia. Jika tiada demikian maka batallah semayangnya jika diketahuinya lagi disengajakan. Kalau dia tahu tinggal rukuk, dipisah juga tinggal tu. Wisalah bersama sedangkan dia tinggal rukuk ni. Maka batal semayang dia. Dan jika tiada demikian maka sia-sialah barang yang dikerjakannya. Sia-sia dah. Dan wajiblah ia kembali kepada duduk. Dan janganlah ia sujud sahwi kerana lupanya itu tertanggung pada imamnya juga. Jadi imam ni besar tugas dia boleh tanggung apa-apa kesalahan makmum dia. Tetapi kesalahan dia dah. Tetapi kesalahan makmum pun juga dah. Tetapi jika syak ia pada meninggalkan suatu rukun yang lain daripada niat dan takbiratul ihram, maka hendaklah ia membawa serakaat lagi kemudian daripada salam imam. Dia kena tambah serakaat lagi lah. Dan sunat membawa sujud sahwinya kerana lupanya mengerjakan perbuatan sembahyang atau serta syak yang diihtimalkan akan lebihnya. Dia kata mau sujud sahwi pun tak sini. Dan adapun apabila sujud sahwi imamnya maka wajiblah ia mengikut serta imamnya. Tak payah apa kena ikut imam dah. Sebab itu kita pergi Makkah. Ada kata kunut pendek gapo tu bercanggah tu dah. Tak sudah wajib lah aku ikut mazhab Syafi'i gapo kita kira taksub mazhab tu melampau dah. Tu imam tak ada kunut kan kita sudah buat kunut. Pasal benda tu bukan wajib pun dah. Tak patut dah. Tinggallah. Nak gana kita pergi mai tempat orang dah.
Dan jika ada makmum itu masbuk, ni mari lewat dah, maka wajiblah ia sujud beserta imamnya jika ada ia sahwi. Jadi ni ikutlah tu imam dah. Tak tahu sebab apa tu imam sujud sahwi ni. Dan sunat pula ia mengulang sujud sahwi pada kesudahan semayangnya. Dia kata, itulah. Walaupun bukan salah dia, salah tu imam dah. Tak ingat tu imam. Lepas beri salam tu, dia bangun lagi. Tambah rakaat mana tak cukup dah. Masbuk kan dia dah. Lepas tu, dia sujud sahwi juga. Akhir sekali tu. Kerana ikut tu imam dah. Kerana tempat sujud sahwi yang dahulu itu bukan tempatnya sebenar. Dia kata dah. Tempat sebenarnya akhir dah. Ini pendapat lah. Akhirlah macam-macam ni pendapat ulama dah. Tapi salah satu pendapat kita soalan gitulah. Kira tamak dalam mazhab kita dah. Syahadat bahawa sujud sahwi itu jikalau banyak lupa sekalipun dengan 2 kali sujud jua seperti sujud sembahyang, maka tak dapat tiada meniatkan dalam hati akan sujud sahwi itu, dan sujud sahwi itu kemudian daripada tahiyat akhir. Itu mengikut mazhab kita lah. Jadi banyak salah, tinggal banyak rukun, kata tambah rukun banyak mana pun, dia kira sekali, 2 kali tu sujudnya dah. Dia tak boleh banyak kali. Dan dahulu daripada memberi salam. Itu mazhab kita ni tak ada lepas salam. Dahulu memberi salam saja. Dan luputlah sujud sahwi itu sebab sengaja memberi salam jika lanjut perceraian pada kebiasaan adat antara salamnya. Jadi kata walaupun kaedah sebenar mazhab kita ni sujud sahwi ni sudah salam. Tapi kalau terlupa beri salam tu, baru teringat, aku beri salam pula. Sepatut sujud sahwi dulu tak teringat sujud sahwi. Jadi mentah tu buat selalu sujud sahwi boleh lagi. Dia kata dah boleh lagi lah. Kira-kiranya sekadar urus ni tidak lama. Gitulah dia kata dah. Masa dia beri salam tu dengan sujud sahwi tu tidak lama. Lepas dia teringat, lalu dia pun terus sujud sahwi dah. Dan jika hampir perceraiannya, maka sunatnya kembali membawa sujud sahwi itu. Boleh juga dah sujud sahwi lepas salam. Kalau kita kira ni, tapi tak sengaja lah. Terlupa lah. Tapi dari segi hadisnya tak sebut terlupa. Banyak Nabi sujud sahwi lepas salam ni. Nabi salam baru Nabi sujud sahwi ni. Dan janganlah meniatkan takbiratul ihram. Bukan nak takbiratul ihram, nak sujud sahwi ni. Tak boleh mengantarkan hadiah-hadiahnya kepada tempat sujud, maka jadilah ia masuk dalam sembahyang semula. Tadi terberi salam. Lepas tu dia tak ingat sujud sahwi, dia pun lepas teringat, lepas beri salam baru teringat, dia pun sujud sahwi. Gitu dah. Jadi dia takbir tu, takbir bukan takbir ihram, takbir intiqalat lah kira ni. Jadi dia sambung lagi, tak sengaja kan. Masuk dalam sembahyang semula dah. Dan jika datang suatu bencana yang membatalkan, maka jadilah batal sembahyangnya itu. Dan hendaklah ia kemudian daripada sujud sahwi itu memberi salam pula. Nabi salam pula lah. Lepas sujud sahwi itu sukulah cerita dia. Tapi kalau ada batas semaya lah. Salah dia ketung. Nak sujud sahwi tu ketung dalam sujud sahwi tu sebenarnya sujud sahwi dia tu dalam semaya benar. Aku batal semua sekali semaya. Gitu dia. Fasal pada menyatakan sujud tilawah. Sujud sejadah. Bermula sujud tilawah itu sunat pada yang membaca dan pada yang mendengar, melainkan daripada bacaan orang yang tidur. Orang tidur baca, kita tak sujud sahwi dah. Dan junub. Orang junub baca, kita tak sujud sahwi juga. Dan apa matuk ni nak. Mabuk. Mungkin natuk mabuk dah. Mabuk dah. Dan lupa. Orang mabuk atau orang lupa, terbaca gapo tak boleh kira dah. Dan sunat pada yang sembahyang seorang dan berimam dah. Tak kira sembahyang seorang ke imam, sunat kalau berjumpa ayat tilawah. Kerana bacaan sendirinya, bacaan dia sendiri, dan sujud makmum serta imamnya jika sujud imamnya. Dah. Macam sujud pagi jemaah lah. Imam sujud, kita sujud. Tetapi tiada harus membawa sujud itu pada sembahyang seorang dirinya daripada mendengar bacaan orang yang lain. Tengah-tengah sembahyang sendiri-sendiri dah. Tiba-tiba dengar orang baca derah tu, dengar ke dia ayat sejadah dah. Jadi tak perlu sujud sejadah tilawah tu depan dah. Sebab dia bukan di tengah sembahyang. Kita tak kaitan dengan orang luar sembahyang dah. Dan demikian lagi tiada harus makmum membawa sujud daripada bacaan dirinya atau bacaan orang lain daripada imamnya. Dah. Kalau sembahyang tu imam tak boleh lah ikut bacaan dia. Dia baca sujud sejadah. Tak imam baca surah lain. Dia tak sujud sejadah tak boleh lah dah. Ataupun orang tepi baca suku sakat dah. Tak ada. Dia kena ikut imam saja.
Atau tiada sujud imam makmum, tiada sujud makmum serta imamnya, maka sekalian perkara itu membatalkan semaya. Kalau tu imam tak sujud tilawah, kita sujud tilawah seorang batal. Tu imam sujud tilawah, kita tak ikut tu imam sujud tilawah pun batal juga dah semaya kita. Dan sunat pada yang sembahyang mengucapkan takbir tak kala akan sujud tilawah. Dan tak kala bangkit daripadanya sebut Allah Akbar juga dua-dua dah. Nak sujud tilawah tu baca Allah Akbar, nak bangun baca Allah Akbar. Tapi jangan ia mengangkatkan tangan. Tak ada kaitan angkat tangan sini, tak ada angkat tangan. Sujud tilawah ni dengan baca surah sejadah, surah ayat sejadah tu. Terus sujud, tak perlu angkat tangan dah. Dan jangan ia duduk istirahat. Tak ada istirahat, terus bangun dah. Adapun rukun sujud tilawah yang di luar sembahyang itu hendaklah ia takbiratul ihram serta berniat. Kalau luar daripada sembahyang kena takbiratul ihram. Kemudian maka ia memberi salam. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya tak kala akan takbiratul ihram. Maksud sujud tilawah sore. Baca luar sembahyang lah. Dan syarat sujud itu seperti syarat sujud sembahyang juga, tetapi sujud tilawah itu suatu sujud juga seperti sujud pada sembahyang. Jadi dia tidak sembahyang sekali sujud, bukan dua kali sujud lah. Dan hendaklah jangan ia lama menceraikan antara membaca ayat sejadah dan membawa sujud. Selalu bunyi ayat sejadah tu sujud, jangan tangguh habis surah ni. Dan apa? Sekira-kira adat lah dah, sekira-kira adat. Agar adat ni kebiasaan adat lah, huruf-hurufnya. Dan adalah berulang sujud itu dengan berulang-ulang membaca ayat. Kalau jumpa ayat 2-3 ayat dah, jadi kena sujud 2-3 kali lah, bukan sekali sujud dah. Ayat sejadah lah, ayat sejadah. Jikalau pada suatu majlis atau pada suatu serakaat sekalipun. Kalau banyak ayat sejadah dan serakaat, sujud sejadah banyak kali pun. Maka sujud tilawah itu 14 tempat melainkan pada surah Sad, iaitu sujud syukur juga, bukan sujud tilawah mengikut mazhab kita. Dan adalah tempatnya itu di luar sembahyang. Tak boleh sujud di sembahyang lah. Dan sunat membaca dalam segala sujud itu seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sajada wajhal ladzi khalaqahu wa sawrahu syaqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini contoh baca asal sujud tilawah riwayat Tirmizi. Dan Baihaqi dan Hakim, banyaklah riwayat Tirmizi, Baihaqi dan Hakim. Dan lagi sunat membaca Allah maktub li biha 'indaka ajran waj'alha li 'indaka dhukhran wa dha' anni biha wizran wa aqbilha minni kullama qabiltuha min 'ibadika kama qabaltaha min 'ibadika qabaltaha min 'ibadika Daud. Riwayat Tirmizi dan lainnya. Itu contoh baca lah. Baca ketika apa kata sujud syukur lah. Sujud syukur baca gitu ya kata. Ataupun saja wa lazi khalaq wa sarahu syaqam sahu bisaruh wa basarahu bihali wa quwwati fadbarakallahu sunnah. Sujud tilawah. Oh ya ginilah sujud tilawah lah. Kau tu semua boleh baca lah mana satu pun. Fasal pada menyatakan sujud syukur. Bermula sujud syukur itu sunat di luar sembahyang juga, tak boleh dalam sembahyang dah. Ia hanya di luar sembahyang. Dan jikalau sujud dalam sembahyang dengan sengaja, lagi diketahuinya akan haramnya, maka itu iaitu membatalkan sembahyang. Dan sunat sujud syukur itu tak kala kedatangan suatu seperti datang anak atau saudara daripada pergiannya musafir dah. Atau datang orang yang berkenal-kenalan atau tambah kemuliaan atau harta. Datang yang lenyap atau menang atau seterus seter atau barang sebagainya. Dan lagi sunat sujud syukur itu kerana sebab luput daripada suatu bahaya yang zahir seperti luput daripada kalam, daripada terbahagi atau lupa daripada suatu jala dah lepas. Dan lagi sunat sujud syukur itu tak kala melihat orang yang fasik yang mengerjakan pekerjaan yang fasik dengan nyata atau melihat akan kafir, maka hendaklah dinyatakan sujud itu supaya ia bertaubat jika tiada ditakut akan dirinya daripada suatu bahaya daripadanya, kerana syukur kepada Allah Ta'ala sebab tiada kena cela kafir
ke apa ni? Ke kape dah. Ke safrah ke apa ni? Yang demikian itu dan lagi sunat sujud syukur itu kerana melebihi orang yang kena penyakit pada badannya. Jadi boleh sujud syukur belaka dah. Atau pada akal sebab terpelihara dan luput ia daripada bahaya yang demikian itu, maka hendaklah ia menyembah apa menyembun apa sujudlah dah. Hendaklah ia sujud itu kerana jangan sakit hati orang yang kena penyakit itu. Oh gini. Kalau sujud syukur kau gapo jangan tahu kau kena sakit dah. Dan lagi sunat sujud syukur itu pada yang membaca ayat sejadah. Bukan sujud syukur nak. Ayat sejadah surah. Surah ayat sejadah dah. Ayat sejadah bukan ayat sejadah. Yalah ayat sejadah bukan ayat sejadah tilawah, ayat sejadah syukur dah. Jadi apabila ayat surah ni bukan sujud tilawah, yang panggil sujud syukur, dalam sembahyang tak boleh lah. Iaitu di luar sembahyang jua saja dah. Semata-mata sembahyang luar sembahyang aja boleh sujud syukur dah. Maka adalah sujud syukur itu seperti sujud tilawah jua. Syahadan haram membawa sujud itu lain daripada yang tersebut itu jikalau kemudian daripada sembahyang atau kerana kebaktian kepada Allah sekalipun. Jadi sujud syukur ni tak boleh bawa dari sembahyang dah. Dan demikian lagi haram sujud akan ulama. Sujud pada ulama dan akan kepada masyayikh dan akan raja atau lainnya, tok guru ni, tok wali ke apa tak boleh sujud dah. Maka pada segala perkara itu menjadi kafir, sujud ke tok wali dah. Nak dah. Tok guru sufi dah. Melainkan kepada Allah Taala jua, maka iaitu tiada haram. Kalau sujud pada Allah yang tidak haram. Fasa pada mengatakan sembahyang sunat, bermula sembahyang sunat itu terafdal daripada segala ibadat badan, kemudian daripada mengucap dua kalimah syahadah. Tetapi menuntut ilmu dan menghafazkan Quran itu terafdal lagi, fardu kifayah jua. Dah. Jadi gitulah sembahyang sunat ni. Tapi kalau kira ngaji, belajar dengan apa sembahyang sunat ni besar lagi lah. Belajar dengan hafal Quran ni lebih besar lagi daripada sembahyang sunat lah. Maka terafdal daripada segala sembahyang sunat lah itu. Dan terafdal daripada segala sembahyang sunat itu sembahyang hari raya kedua hari raya lah. Maka kusuf dah gerhana bulan, iaitu gerhana matahari kusuf dah. Dan maka khusuf iaitu gerhana bulan. Jadi besar lagi sembahyang kusuf dah gerhana bulan, gerhana matahari. Maka minta hujan, lebih besar lagi. Maka witir, iaitu sekurang-kurangnya serakaat. Ini besar lagi daripada sembahyang sunat. Baiklah dah. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat dan waktunya antara isyak dan terbit fajar. Ada sembahyang apa panggil 11 rakaat dah macam Nabi dah. Dan mentakhirkan dia terafdal kemudian daripada sembahyang malam. Jadi kalau kita sembahyang lewat malam tu lebih baik daripada kita sembahyang awal malam 11 rakaat dah. Dan harus menghubungkan witir itu dengan suatu at-tahiyat pada akhirnya. Dan jikalau disembahyangkannya witir itu 3 rakaat, maka sunat membaca kemudian daripada Fatihah surah Sabih isma rabbikal a'la. Maka pada rakaat kedua baca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga baca qul huwallahu ahad dan mu'awwizatain ataupun mu'awwizatan tu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas lah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira thalathan falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al aw sab'an aw tis'an aw 11 falau zada 'alayha lam yasihu utruhu. Yakni barang siapa menghendaki membawa witir 5 rakaat maka dibawanya lah, dan barang siapa menghendaki membawa 3 rakaat maka dibawanya lah. Siapa menghendaki membawa serakaat sembahyang witir ni maka dibuatnya lah, atau 7 atau 9 atau 11 sembahyang witir. Maka jika ada lebihnya daripada 11 rakaat maka tidak sah witirnya. Riwayat Abu Daud dan Daruqutni.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiyal witr. Jadi bahawasanya Allah Taala telah menganugerahkan pada kamu dengan sembahyang witir, maka iaitu terlebih baik pada kamu daripada mensedekahkan seekor unta yang terbaik. Riwayat Tirmizi dan Hakim. Maka kemudian daripada itu yang terafdal sunat muakkadah yang rawatib iaitu 10 rakaat, iaitu 2 rakaat dahulu daripada subuh dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur atau Jumaat dan 2 rakaat kemudian daripada keduanya. Lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar ke apa dah. Dan 2 rakaat kemudian lepas sembahyang asar tak boleh dah. Lepas sembahyang zuhur dengan apa Jumaat lah. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib dan 2 rakaat kemudian daripada isyak, lepas isyak nak. Maka kemudian dari itu yang afdal sembahyang tarawih iaitu 20 rakaat pada tiap-tiap malam Ramadan. Maka hendaklah pada tiap-tiap 2 rakaat memberi salam. Jika membawa 4 rakaat dengan suatu salam maka tidak sah sembahyang itu. Tak jadi sembahyang tarawih dah. Maka waktunya antara sembahyang isyak dan subuh. Maka kemudian dari itu yang terafdal sembahyang duha. Maka adalah sembahyang duha itu sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebaik-baiknya 12 rakaat yang kata. Tapi terafdal itu 8 rakaat, maka hendaklah ia memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segala hingga rambangnya, hingga jatuh mataharinya. Mentakhirkan dia hingga tengah naik iaitu terafdal seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, duha ni molek lewat ni. Inna salatul duha lam yaktub 'alaika zalikal yawm dhanban. Yani jika engkau semaya duha, nescaya tiadalah disuratkan atasmu dosa pada hari itu. Riwayat Baihaqi. Maka kemudian daripada itu yang terafdal 2 rakaat sembahyang akan tawaf. Maka kemudian dari itu terafdal sembahyang 2 rakaat akan tahiyatul masjid. Maka kemudian daripada itu yang terafdal 2 rakaat akan ihram haji. Maka kemudian daripada itu yang terafdal 2 rakaat sunatul wudu. Ni step-step peringkat-peringkat sunat dan sembahyang sunat dah. Adapun hasil sunat tahiyatul masjid dengan sembahyang fardu atau dengan barang yang sembahyang sunat 2 rakaat atau lebih, maka adalah ia berulang-ulang sembahyang tahiyatul masjid itu dengan berulang-ulang masuk ke dalam masjid. Jadi bila kalau masuk ke tubik-tubik masuk ia kena sembahyang setiap kali masuk ke dalam masjid. So selagi dia boleh tupai sembahyang tahiyatul masjid ni, kalau orang qomat tu boleh tupai hak sembahyang fardu tu dah. Fardu jemaah ke apa, itulah tanda hormat masjid tahiyatul masjid. Dan luput sembahyang tahiyatul masjid dengan duduk saja atau lupa lagi lama duduknya dah. Makruh masuk ke dalam masjid dengan tiada wuduk. Maka barang siapa masuk masjid dengan tiada wuduk kerana suatu darurat, maka sunat ia membaca subhanallah alhamdulillah hingga al-aliyyil azim. Gitulah. Setakat tu saja dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.